Assalamualaikum. Berjumpa lagi dalam channel Nizam ZZK. Video kali ini adalah dari siri Alam Misterius yang ke-17. Kisah perkongsian yang dialami oleh saudara Musa semasa zaman kanak-kanaknya. Yang mana pada masa itu Musa berusia 7 tahun. Dia telah dibawa ke perkampungan Bunian. Apa yang terjadi kepada saudara Musa? Korang kalau nak tahu, tonton video ni hingga habis. Jom. Kisah ni berlaku pada tahun 1980-an. Masa tu, umur aku 7 tahun. Peristiwa ni sukar aku lupakan dan terus menghantui aku. Di mana, aku hampir terperangkap di alam bunian buat selamanya. Kisah ni bermula semenjak ibu aku mengandungkan aku. Pada awal ibu mengandung, ibu mula bermimpi didatangi seorang pemuda berjubah putih. Dalam mimpi tu, pemuda tersebut hanya memerhatikan ibu, seolah-olah menjaga ibu dari jauh. Hampir setiap malam, pemuda berjubah putih itu hadir dalam mimpi ibu. Pada satu malam ketika kandungan ibu masuk 8 bulan, pemuda tersebut mula bersuara. Aku akan jaga anak ni bila dia lahir nanti. Ibu terus terjaga dari tidurnya, seolah-olah mimpi itu benar-benar berlaku. Semenjak dari itu, pemuda berjubah putih itu sering beritahu perkara yang sama kepada ibu. Pada malam terakhir sebelum ibu melahirkan aku, pemuda berjubah tersebut berkata, mulai esok, aku akan memerhatikan anak kamu. Aku akan menjaga keselamatannya dari jauh hinggalah umurnya genap 7 tahun. Sebab masa itu, anak kamu ni akan menjadi milik aku selamanya. Ibu tersentak dan terjaga dari tidur. Ibu yakin itu bukan mimpi semata-mata. Jam menunjukkan tepat pukul 5 pagi. Dan tiba-tiba, perut ibu mula memulas-mulas. Ibu rasa sakit nak bersalin. Ayah segera menaiki motor buruk ayah menuju ke rumah mak bidang kampung yang jaraknya tak sampai 500 meter dari rumah kami. Tak sampai 10 minit, ibu terus melahirkan aku. Ibu melahirkan aku tanpa bantuan bidang kampung. Semasa bidan tu sampai, ibu sedang memangkuk aku dengan tali pusat yang masih belum dipotong. Selepas kelahiran aku, banyak kejadian aneh menimpa keluarga kami. Ibu sering nampak kelibat pemuda berjubah putih yang pernah hadir dalam mimpi ibu tu di kawasan rumah kami. Seingat aku, semasa aku berusia 5 tahun, aku telah didatangi oleh seorang perempuan dengan seorang anak perempuannya yang mungkin sebaya dengan aku. Pada masa itu, aku sedang bermain seorang diri di bawah pokok buluh yang terdapat di belakang rumahku. Aku suka bermain di pokok buluh tu sebab pohonnya rimbun. Perempuan tu sangat baik dan aku panggilnya Bonda, dan anak perempuan tu namanya Aisyah. Setiap kali aku bermain dengan Aisyah, ibu sering bertanya, aku bermain dengan siapa? Sebab ibu tak nampak kewujudan Aisyah. Aku selalu abaikan pertanyaan ibu. Pada aku, Aisyah adalah kawan karib aku. Semenjak aku kenal Aisyah, masa aku banyak dihabiskan dengan bermain dengannya di bawah rimbunan pokok buluh di belakang rumah aku tu. Hati aku sungguh tenang bila menatap wajah Aisyah, sebab Aisyah ni sangat cantik, berkulit putih dan sentiasa ceria. Pernah sekali aku hilang semasa berada di bilik aku. Masa tu aku sedang bermain dengan Aisyah. Ibu dan ayah cari aku merata tempat tapi tak jumpa, sedangkan aku ada je di dalam bilik. Mungkin mata ibu dan ayah aku dah ditutup dari nampak aku, walaupun aku ada di depan mereka. Masa umur aku hampir 7 tahun, ibu dapat mimpi yang aku akan diambil oleh pemuda yang pernah hadir dalam mimpi ibu semasa ibu mengandungkan aku dulu. Pemuda itu ingatkan ibu yang dia akan ambil aku bila umur aku genap 7 tahun. Ibu dan ayah telah panggil seorang pawang yang boleh berkomunikasi dengan makhluk gaib, terutamanya orang bunian. Pawang tu telah memagar rumah kami dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Katanya, aku perlu dilindungi sebab ada satu keluarga bunian yang mahu ambil aku sebagai anak angkatnya, dan mereka nak jodohkan aku dengan anak perempuan mereka. Ibu dan ayah larang aku keluar dari rumah sebab bila-bila masa je aku akan diambil oleh keluarga bunian tersebut. Seminggu, aku terperap dalam rumah. Aku mula rindukan Aisyah. Aku nak bermain dengan Aisyah
seperti sebelum tu. Satu hari tu, aku terdengar suara Aisyah memanggil-manggil nama aku. Suaranya sayu. Aisyah kata dia tak boleh masuk ke dalam rumah aku sebab terhalang dengan api katanya. Tapi aku tak nampak apa-apa pun. Hari ketiga, Aisyah datang lagi. Waktu tu lebih kurang pukul 10 pagi. Aisyah menangis tersedu-sedu. Dia ajak aku bermain di bawah rimbunan pokok buluh di belakang rumah aku tu. Aku nak keluar dari rumah, tapi aku takut ibu dan ayah aku marah. Berkali-kali Aisyah pujuk aku. Akhirnya, ketika ibu dan ayah leka di ruang tamu, aku segera melangkah keluar di pintu yang ada di ruang dapur. Aisyah menarik tangan aku ke kawasan rimbunan pokok buluh. Sebaik je aku melangkah ke kawasan tersebut, hati aku tergamam. Di depan aku terbentang luas perkampungan yang sangat cantik dan luas. Setahu aku, belakang sana hanyalah hutan tebal. Mula-mula, timbul perasaan takut. Tapi disebabkan ada Aisyah di samping aku, terus je aku melangkah masuk ke perkampungan tu. Sebaik saja aku masuk ke situ, aku disambut oleh bonda dan ayah Aisyah. Orang-orang kampung datang kerumuni aku. Yang aku perasan, rupa mereka semua cantik-cantik dan tampan-tampan belaka, berkulit putih bersih dan berseri-seri. Dan aku perasan rupa mereka semua hampir sama. Dan semuanya memakai baju berwarna putih, seolah-olah aku berada dalam kayangan. Kedatangan aku diraikan oleh mereka, seolah-olah macam pesta keraian. Tengah hari tu, semua orang kampung datang ke rumah Aisyah. Aku diraikan oleh mereka, seolah-olah macam pesta keraian. Tengah hari tu, semua orang kampung datang ke rumah Aisyah. Banyak makanan yang sedap-sedap dihidangkan kepada orang kampung. Aku makan sepuas hati sebab aku tak pernah makan makanan semewah tu. Selepas puas bermain dengan kawan-kawan di kampung tu, tiba-tiba aku teringatkan ibu dan ayah. Mesti ibu dan ayah sedang cari aku. Aku nyatakan hasrat kepada bonda Aisyah untuk balik ke rumah. Aku takut ayahku marah sebab keluar rumah tanpa kebenaran. Mereka pujuk aku tinggal di rumah mereka. Bonda janji akan tunaikan apa sahaja permintaan aku jika aku tinggal bersama mereka. Hati aku berbelah bagi. Sedang aku duduk termenung, tiba-tiba hujan turun dengan sangat lebat. Kilat sabu menyabung. Angin ribut melanda perkampungan tersebut. Masing-masing lari bertempiaran menyelamatkan diri. Aku peluk erat satu pokok yang berada di depan aku. Aku terdengar suara ibu memanggil-manggil nama aku. Aku mula menangis ketakutan. Aku tak nampak kelibat Aisyah dan keluarganya. Orang-orang kampung juga hilang entah ke mana. Tiba-tiba, langit bertukar jadi gelap gelita. Badan aku menggigil ketakutan. Aku tutup mata aku rapat-rapat. Bila aku buka mata aku, banyak cahaya menyuluh ke muka aku. Rupa-rupanya, muka aku disuluh dengan beberapa lampu suluh. Aku dikelilingi oleh orang-orang kampung aku. Aku kenal kesemua mereka. Apa yang terjadi? Bisik hati kecil aku. Samad, anak kau kat sini ni. Aku terdengar seorang pakcik memanggil ayah aku. Ibu dan ayah meluru ke arah aku dan terus memeluk aku sambil menangis. Aku terpinga-pinga. Aku cuma keluar rumah kejap je tadi. Tapi, kenapa orang kampung mencari aku? Rupa-rupanya, aku dah hilang selama 3 hari. Padahal, aku rasa baru berapa jam je aku keluar dari rumah. Ayahku beritahu, sepanjang 3 hari tu, Pak Pawang dan orang-orang kampung telah cari aku merata tempat. Menurut Pak Pawang, aku akan dicolik oleh keluarga bunian tersebut dan aku akan dikahwinkan dengan Aisyah bila aku dah dewasa. Mujur, orang tua aku bertindak awal. Sebab jika terlambat, sudah pasti aku akan terperangkap di alam bunian selama-lamanya.